Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wahai anak sekalian, apa kabar semua sekali? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mari kita belajar berkaitan dengan leading by example in worship. Ya. Belajar daripada kita punya amal ibadat kita. Contohnya macam mana kita nak bawa amal ibadat itu, konsep ibadat itu keluar. Konsep solat keluar solat. Ya. This can carry leadership qualities into the community to address social problem. Adakah boleh kita membawa konsep-konsep falsafah dalam solat, dalam ibadat itu keluar daripada ibadah khusus untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, ya, masalah-masalah masyarakat. Mari kita bincang bersama-sama. Ya. Leading by example. Leading by example in worship involves not only performing religious ritual, but also embodying the value and principle derived from them. For instance, bringing the serenity and mindfulness from prayer into everyday activities is crucial. Okay, kita bawa ketenangan ini, ya, bawa ketenangan di dalam sembahyang ke dalam kehidupan hari-hari. Tenang sangat-sangat penting, ya. Bila tenang, semua kerja boleh buat, rezeki boleh masuk. Jadi tenang ini adalah perkara yang sangat penting. Jadi solat ni dia boleh membawa ketenangan. Jadi bila tenang, kerja-kerja lain akan dibuat dengan baik, ya. Bila hati sudah tenang. Itu pentingnya membawa ketenangan dan kesedaran sembahyang ni ke dalam aktiviti harian, ya. Bahawa daripada benda yang aktiviti dalam solat keluar solat, ya. Aktiviti dalam solat apa dia? Aktiviti dalam solat adalah kita hala satu kiblat yang sama, matlamat yang sama, sembah Tuhan, ya. Satu imam, satu bacaan sama. Dalam solat ada baca Quran, nasihati. Ada rukuk, sujud. Bila imam rukuk, kita rukuk. Bila dia sujud, kita sujud. Dia mentaati pemimpin. Mentaati pemimpin di dalam salat ada, ya. Niat yang baik, niat yang sama, ya. Dalam salat ada nasihat yang kuat, bacaan Quran yang kuat. Nasihat ambil daripada firman-firman Tuhan, perkataan-perkataan Tuhan, perkataan-perkataan yang tertinggi, ya. Diberikan nasihat. Kemudian benda-benda tu dibawa keluar solat, ya. Dalam solat ada kebersihan, berwuduk dulu, kebersihan. Dibawa kebersihan tu dalam luar solat, ya. Kebersihan dari segi minda, kebersihan dari segi fizikalnya, dan kebersihan dari segi rohaninya, ya. So, tangan tu mesti bersih, dan maksud bersih tangan tu adalah jangan merompak, menyamun, ambil rasuah. Minda kena bersih daripada perkara-perkara sangka-sangka buruk, ya. Rohani kena bersih daripada sifat-sifat yang tercela, ya, sifat pemarah, sifat nafsu amarah, semua pun tak bagus. Yang yang kita bawa daripada solat, ya, keluar solat. Bila kita solat, kita khusyuk, penuh dengan tawajuh kepada Allah SWT. Dalam kerja pun kena khusyuk, kena fokus. Kena fokus dalam kerja, ya. Itu dia. Okay, example, bringing the essence of prayer beyond solat. After completing the daily prayers, there is solat. It is essential to carry the tranquility and connection with the divine into daily life. Ya, itu essential to carry. Kita bawa benda-benda dalam solat keluar solat, ya. Benda-benda yang kita bawa adalah ketenangan, tranquility, dan connection. Yang kita bawa adalah keterangan dan hubungan dengan ilahi, ya. Kita ada ilahi yang tengok kita punya perbuatan, ya. Jangan buat benda yang tak elok, ya. Dia sentiasa melihat, maha melihat, maha mendengar. Jadi anda kena tahu bahawa kehidupan Allah itu adalah dia maha berkuasa melihat, mengetahui apa yang anda buat.
Jadi jangan buat salah, jangan buat benda-benda yang tak elok ya. This can be demonstrated by maintaining a calm demeanor, practicing patience and exhibiting kindness to others ya. Ini boleh diambil contoh menggunakan sikap yang tenang, amalan kesabaran dan kasih sayang kepada orang lain ya. The way one interact with colleague, family and friends should reflect the positive spiritual energy gained during prayer. Kita ada satu tenaga yang kita dapat daripada sembahyang. Jadi tenaga ni kita bawa dalam pergaulan dengan masyarakat, dengan family, dengan orang tua ya. Tenaga spiritual ya. So itu yang mencerminkan cara anda berinteraksi dengan mereka dengan lemah lembut, cara anda berhubung dengan musuh-musuh Tuhan, musuh-musuh Allah itu lain ya. Ini dengan kawan dengan lemah lembut, jadi dengan musuh dengan keras ya. Itu cara dia lain ya. Ini energi anda menjadi yakin dengan kekuasaan Tuhan. Okey, berkaitan dengan ibadat haji pula. Haji. Apakah falsafah haji yang kita boleh bawa dalam kehidupan harian ya? Kita punya ibadah adalah yakin dengan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kemudian kita solat, kita puasa, kita bayar zakat dan pergi haji. Ada 5 pilar dalam Islam ni, kelima-limanya yang boleh kita bawa falsafahnya keluar solat dalam aktiviti harian. Ya. So, bila kita tengok dari segi haji pula, to bring the philosophy of Hajj into daily life for excellence, one must embody the core principles of this pilgrimage, which include self-reflection, humility, unity, and submission to the will of Allah. Submission to the will of Allah. Ya, kita tunduk kepada perintah Allah dan menghayati prinsip-prinsip dia, prinsip-prinsip ziarah. Kita pergi haji, kita pergi keliling Kaabah 7 kali. Maksudnya bekerja 7 kali, 7 hari dalam masa seminggu. Kita pergi Sya'i 7 kali pusingan daripada Safa ke Marwah. 7 kali pusingan. Apa Safa dia? 7 pusingan. Bekerja 7 hari, ya, penat, berehat sekejap, berjalan, ya, berlari-lari, kemudian berjalan anak, kemudian berlari balik, ya, kemudian berlari, berjalan anak, ya, bila penat, berehat sekejap dan terus berlari untuk mencapai matlamat anda. Ya, bekerja untuk matlamat 7 hari, mana 7 hari dalam seminggu, 7 kali pusingan. Example embodying the spirit of Hajj in daily action. Apa dia example? Contoh dalam tindakan kita. Self-reflection. Regularly take time for self-reflection and introspection, similar to the self-discovery aspect of Hajj. Ya. Sebagai dalam aspek-aspek haji, kita menyediakan masa untuk menilai diri. Berjaya ke tak berjaya kita buat pada hari itu. Ya. Kita muhasabah balik. Apa yang kita buat sepanjang kehidupan kita, 30 tahun, 50 tahun, berjaya ke tidak, baik ke tidak, ya? Berat amalan baik ke berat amalan jahat, itu yang kita perlu nilai balik. Yang kedua, humility. Practice humility by treating everyone with respect and kindness. Ya, kita adalah manusia yang kita bergaul dengan orang dengan hormat dan dengan baik hati, regardless of their social status and background. Ya, tak kira dia orang macam mana. Sebab tu kita punya haji, kita pakai ihram, mana semua pakaian kita adalah pakaian putih, ya, yang tidak berjahit. Sama dia orang kaya, orang miskin, anak raja ataupun hamba, semuanya sama. Ya, pakaian yang ditunjukkan dalam pakaian ihram adalah sama. Ya, semua pakaian putih. Ya. So, melayan semua orang dengan adil. Ya. Kemudian unity. Ya. Foster a sense of unity by promoting harmony and cooperation within the community. Ya. Kita bekerjasama dalam masyarakat ni, ya, perpaduan.
buat projek bersama. Okey. Projek dalam perpaduan dalam masyarakat, selesaikan masalah masyarakat, sama-sama buat. Encourage inclusivity and support among family, friends and colleagues. Ya. Galakkan semua, inklusifkan semua sekali. Ya. Dan dapatkan sokongan daripada keluarga, kawan-kawan dan sahabat-sahabat. Kemudian submission to the will of Allah, accept challenges and succession with gratitude. Ya, kena ada syukur selalu. Ya. Dan menerima segala dugaan dan cabaran itu dengan baik. Ya. Acknowledge that everything is ultimately under the control of Allah. Semua sekali di bawah kontrol Allah, kehendak Allah. Ya. Allah yang mentakdirkan segala sesuatu itu. Ya. Kena akui bahawa segalanya Allah di bawah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia kita punya falsafah haji, yang kita pada haji kita balik, ya, kebersihan dia, sikap dia kita bawa ke dalam luar haji, dalam kerja-kerja harian. Ya. Dia bekerja kuat, dia penguapanan dia kita bawa dalam kerja-kerja harian, perpaduan, ya, kerja 7 kali seminggu, berhenti, ya, bekerja rehat. Itu yang dibuat 7 kali ulang supaya anda faham bahawa itulah cara yang Allah dah tentukan. Ciptaan manusia ni memang macam tu cara kerja dia, bukan bekerja saja sepanjang masa tanpa rehat, ataupun rehat saja tanpa kerja, jadi malas. Okey, apakah peranan pula imam? An imam as a spiritual leader during prayer can carry leadership quality into the community to address societal problem. Ya, imam dia ada leadership quality. Ya. Dia punya imam nak jadi imam, dia kena bacaan dia. Ya. Dia kena sihat tubuh badan. Dia kena berdiri betul. Dia kena pengetahuan dia lebih daripada orang lain. Okey. Akhlak dia baik. Dia jadi imam lah, ya. Okey. Dan dia boleh bawa ciri-ciri imam dalam semayang ni keluar semayang. Bahawa daripada solat, keluar solat, dalam menyelesaikan masalah-masalah umat ni. Daripada solat, keluar solat. Ya. Dia kena selesaikan social problem. Macam mana cara dia? Compassion and empathy. Imam dia kena ada perasaan belas kasihan. Infuse prayers with supplication for the well-being of the community. Ya. Imam kena ada rasa empathy. Dia ada kat belakang dia ada orang tua, ada kanak-kanak. Orang tua yang tak larat, dia tak boleh baca terlalu panjang. Jadi menyebabkan orang tua tak boleh ikut. Ya. And imam can carry then extend this compassion to actively engage with community members. Ya. Understanding their challenge and need. Ya. Kena faham orang belakang dia. Ya. Imam kena faham makmum dia, ya, berikut ke tak. Dia punya vision dia dalam menyelesaikan segala perkara tu, pengikut-pengikut dia berikut ke tak. Okey. Jangan dibuat satu benda yang terlampau besar sehingga orang lain tak berikut. Kena nilai, kena kaji. Ya. Dia bercita-cita besar untuk maju ke depan, tetapi kena bawa dalam bentuk jamaah. Dia semua sekali kena bawa berjalan sekali. Ya. Move dalam satu jemaah, satu grup. Bukan dia je yang baca panjang sangat, short sendiri. Dia yang buat projek, dia yang buat sesuatu benda, dia short sendiri. Orang lain tak boleh nak ikut. Ya. Kena bagi-bagikan kerja itu supaya semua orang boleh ikut. Ya. Guidance and wisdom in the sermons during prayer, masa ketubah Jumaat. Ya. An imam can provide guidance and wisdom based on religious teaching. Okay. Applying these principles to real life situation can help community members make informed and ethical decision. Okay. Dia bagi khutbah Jumaat, dia buat ajaran agama yang boleh menyebabkan berjaya di dunia. Dan berjaya juga, jangan lupa, pasal kita duduk dekat dunia, kita kena berjaya di dunia dengan berjaya di akhirat. Ya.
Di dunia ni kena ada kepakaran, kena ada ilmu-ilmu tertentu untuk hidup di dunia. Ilmu mencari rezeki, ilmu mengajar, ilmu mempertahankan diri, ya, dan kehidupan akhirat ni pun kena ada ilmu, ya, kena seimbang. Dan kena skor A di dunia dan kena skor A di akhirat. Kena dapatkan A, ya, cemerlang di dunia dan cemerlang di akhirat. Ya, atau kena tahu kedua-dua ilmu ini, ya. Jangan tinggalkan ataupun jangan tersalah fahaman di sudut kedua-duanya. Inclusivity and unity emphasize the principle of inclusivity and unity during prayer. Maksudnya include semua sekali, orang kecil, orang tua, budak-budak, kanak-kanak, perempuan, semua include, ya, supaya semua boleh ikut. Jangan buat ikut anda muda, anda sehat, cergas, orang lain ada kat luar, kat belakang tu ada yang batu, ada yang sakit, ada yang COVID, ada yang budak, ada kanak-kanak je. Anda jangan ikut diri anda. Anda boleh duduk diri lama, boleh baca panjang, tapi orang luar di belakang anda tak boleh ikut anda. Jadi anda kena tengok semua, include semua orang dalam jemaah anda, ya. Encourage the community to work together, transcending differences for greater good, ya. So anda buat lagi simple, lagi baik, lagi pendek ayat tu lagi bagus, ya. Lagi simple project tu lagi bagus, ya. The spirit of brotherhood developed in prayers can extend to community collaboration. Maknanya kita boleh jadikan community itu bekerjasama, buat projek yang simple tetapi semua orang boleh buat, ya. Derma minta RM1 saja, okey, tak perlu minta banyak-banyak, ya. Contribution tu bagi dalam 10 minit saja, ya. Kalau nak hapuskan denggi, 10 minit saja bersihkan rumah masing-masing, 10 minit, ya. Derma RM1 saja, tak payah banyak-banyak, semua orang boleh buat. Kalau dia nak derma, dia ada masa, dia nak derma lebih, dia buat lebih daripada itu. Tapi minimum kita, requirement kita berikan, ya. Minimum requirement kita berikan 10 minit. Kalau dia nak bagi lebih, itu dia punya sunat, baru sunat yang telah dibuat. Okey, kita untuk luaskan kerjasama pada masyarakat ni, ya, minta minimum, bagi semangat seperti gunung, semangat, tetapi minta dia sedikit saja. Okey, minta dia sedikit saja, ya. Bagi semangat seolah-olah dia menghabiskan seluruh harta benda dia untuk membina ke jalan Allah, tapi minta dia tolong buat sikit aja, masak kuih je, contoh dia, ya. So dalam semangat, memang kita bagi semangat sehingga dia mencurahkan segala harta benda, tenaga dan wang ringgit dia, masa dia, tetapi dalam realiti kita minta dia sedikit sahaja, ya. Bezakan antara memberi semangat dan meminta dari segi real life, ya. Highlight the concept of social responsibility during sermon. Dalam masa khutbah Jumaat tu, highlightkan konsep social responsibility ini, ya. Inspire community members to contribute positively to society, engage in charitable activities and address issues such as poverty, education and healthcare, ya. Mesti address segala isu. Kalau orang-orang miskin, kita kena korban sembelihan lembu korban ni. Seekor lembu, jangan minta 1 ekor lembu. Seekor lembu ni bagi pada 7 orang, kontribut sikit-sikit dan dapatlah 1 ekor lembu, ya. Kalau 7 orang tak mampu, dalam 7 bahagian ni bolehlah kongsi dia punya family dia, ya. Family dia ada 5 orang, ambilkan 1 bahagian. Okey. Jadi kalau dia nak bagi seorang itu dalam 7 bahagian ni, 1 bahagian berharga 900, 1 bahagian dia boleh kongsi dengan family dia, seorang 150 aja bayar. Okey, bagi dengan family 150 aja. Okey. Jadi tak adalah berat sangat. So konsep dia macam tu.
itu ya, social responsibility ini untuk beri makan pada orang miskin. Ya, dia rasa menyumbang kepada masyarakat. Kemudian conflict resolution, ya, use prayer as a platform to advocate for peaceful conflict. Kalau ada konflik je pergi semayang, ya. Kalau ada masalah pergi semayang, tak ada makan pergi semayang. Kalau nak bersyukur pergi semayang. Kalau ada apa-apa masalah bergaduh solat. Jadi hilangkan masalah tu dengan tenang, ya. Hilangkan konflik dengan tenang, ya. Emphasize the importance of dialogue and understanding in resolving dispute within the community, ya. Maknanya buatkan dialog, dua hala punya perbincangan, ya, antara dua orang. Buatkan dialog dua hala, ya. Ini ada masalah, ini jawab. Okey. So dialog ni mesti ada orang tengah tengok, ya. Dan kita galakkan masyarakat untuk berbincang secara dengan adab-adab, berbeza pendapat, ya. Berbincang dengan adab. Okey. Jangan buruk bersangka, ya. Selalu jumpa. Okey. Jumpa dalam solat. Okey. Dan bersilaturahim lah, ya. Itu cara dia. Okey. Semua cara-cara yang baik ni sepatutnya boleh menjadikan kita berjaya di dunia dan akhirat, ya. Cara-cara yang baik ni boleh menyebabkan kita berjaya di dunia dan di akhirat terus. Ini adalah sistem yang telah terlampau baik, the best system. Bila ada sistem ni sepatutnya kita boleh berjaya di dunia dan boleh berjaya di akhirat. Tetapi kenapa kenapa umat Islam lemah sekarang ni? Di dunia pun dia tak berjaya, di akhirat dia tak boleh skor A. Kenapa? Apa sebab dia? Ya, dia kalah dalam persaingan perniagaan, dia kalah dalam peperangan. Okey. Apa sebabnya, ya? Mesti ada sebab dia. Yang kita kena kaji, ya. Sistem yang dibuat oleh Allah SWT sudah terlampau baik. Very good system. Ya. Okey. Tuduhan-tuduhan orang mengatakan umat Islam ni tidak baik, macam mana kita nak jawab? It would be inaccurate to generalize that individual who pray and appear virtuous, ya, orang yang baik dan sembahyang ni always lost in, selalu kalah dalam peperangan, dalam persaingan perniagaan. Tidak betul ni, ya. Okay. Success or failure in this context involve a multitude of complex factor, banyak faktor lain, dia bukan faktor sembahyang saja atau faktor dia baik atau dia jahat saja, including strategy, competent smart decision making and various external circumstances that may not directly relate to religious practices or outward appearance, ya. Dia banyak benda yang kompleks ni, anda kena jadi pakar dan kaji mana yang silapnya. Silap dari segi anda tak prepare, silap dari segi anda tak ada peluru pandu, silap dari segi anda tidak ada bom nuklear, silap dari segi anda tak cukup meriam, ke apa sebab apa tak kalah. Silap dari segi anda marketing kalau dalam bisnes, silap dari segi marketing ke, silap dari segi servis anda tak cekap ke, silap dari segi produk anda tidak berkualiti ke. Itu anda kena tengok, bukan tengok dari segi satu faktor solat saja, ya. Itu tak betul, ya. Kena tengok secara detail, fokus kepada apa kesilapan tu dan betulkan silap tu, ya. Ini dalam bisnes, ini dalam perang. Okey. Apa yang tak ada, apa yang tak cukup, apa yang kita lemah, itu yang kena baiki, ya. Fokus kepada isu. Fokus kepada isu, ya. Jangan generalize kepada solat saja, ya. Okay. Someone who prays and appear virtuous may still uphold high value and ethic. Ya, seorang yang sembahyang dan baik ni dia punya value yang tinggi, kerjasama dia kuat, dia disiplin dia, ya. Keyakinan dia,
which should be ideally be positive. Sepatutnya mereka ni adalah mempunyai aset yang positif in their life and business activity. However, success in business or competition may also depend on management skill. Mungkin dia kuat, dia punya positif dia, dari segi rohani dia kuat, tetapi mereka tidak mempunyai skill dalam pengurusan. Tak ada kemahiran tu. Industry knowledge dia tak ada. Industry knowledge, innovation and the ability to adapt change. Ya, keupayaan dia untuk mengadaptasi dengan perubahan. Ya, inovasi dia tak ada. Ini yang menyebabkan dia kalah. Ya, orang dah buat handphone daripada jenis A kepada B kepada C kepada D sampai Z, dia baru terkial-kial dengan handphone yang lama. Orang dah cipta peluru berpandu yang boleh tepat kena orang, dia masih lagi menggunakan peluru tabung yang berterabur kenanya. Jadi yang tu yang kita tengok dari segi apa yang kelemahan dia berbanding dengan musuh-musuh dia, ya. Berbanding dengan pesaing-pesaingnya, bukan tengok kepada solat dia sahaja. Ya, faktor multifaktor ni kena tengok. Ya, kena adil. Sebab ini adalah sunnatullah, ya, sunnah Allah. Sunnah Allah. Kamu tak ikut sunnah Allah, kamu tak jadi, tak berjaya. Tak ikut sunnah Rasul pun tak berjaya. Ini sunnah Allah, sunnah Rasul. Ya. Sunnah Allah ni Allah. Kalau kamu nak menang dalam persaingan, kamu ada marketing yang bagus. Itu sunnah Allah tu. Ya. Kamu tanam pokok, baru pokok tu boleh tumbuh. Kamu baca baru pokok tu sihat. Ya. Kamu tanam dekat ada cahaya matahari, baru pokok tu boleh tumbuh. Kalau tanam tak ada cahaya matahari dalam rumah, pokok tu tak tumbuh. Ya. Itu adalah sunnatullah. Ya. Kena belajar sunnatullah dan sunnah Rasul. Ini penting. Ya. Untuk tahu faktor kejayaan dan kekalahan. Belajar sunnatullah dan sunnah Rasul. Ya. Kalau kamu tak belajar tembak tepat, kamu nak kena musuh memang tak kena. Sebab kamu tembak-tembak memang tak kena. Ya, kamu berlatih sampai kena lah. Ya, itu sunnah ni. Kalau kamu pakai senjata yang tak elok, yang tak accurate, memang tak kena. Kalau mau panah pun sama juga. Ya. Kamu panah menggunakan panah yang jarak dia cuma 100 meter, kamu nak tembak 200 meter, memang tak kena. Sunnatullah macam tu. Kena tengok kepada sunnatullah dan sunnah Rasul, ya. Baru anda berjaya di dunia dan di akhirat. Tengok kepada specific problem. It is important to recognize that life is complex and factors such as luck, opportunities and the environment also play role in success or failure. Ya. Kalau musuh tu ramai, tak semestinya dia boleh menang. Ya. Dia kalau berperang kapal antara kapal dan kapal, tapi dia ada faktor angin lagi, faktor arus lagi. Walaupun dia banyak kapal ini, tapi dia melanggar tempat yang bermuda triangle tu, banyak arus, banyak kapal dia akan tenggelam. Ini walaupun satu, tapi dia angin dan arus membantu dia dalam peperangan tu, dia boleh menang walaupun dia satu saja. Musuh ni banyak, musuhnya akan kalah. Ya. Dia boleh melanggar satu sama lain kerana angin tiup yang kena pada dia. Itu strategi yang dibuat. Ya. Okay. Therefore, it's unfair to judge someone solely based on their success or failure in one aspect. Ya. Bukan satu aspek saja. Aspek solat saja, aspek dia orang Muslim saja tak boleh. Without considering the broader context of their life. Ya. Broader context of their life maknanya konteks perpaduan. Dia dengan jemaah dia berpadu. Negara musuh dengan negara Islam. Macam mana kita nak tengok. Kalau yang ni dia bersatu, dia boleh mengalahkan musuh dia yang berpecah belah. Ya. Dia berpecah belah. Okay. Okay, religious practices such as prayer should ideally serve as a source of strength and inspiration to act with justice, wisdom, and integrity in all aspects of life, including the professional realism. However, the extent
to which individual bring this value into daily life, daily activity depend on various personal contextual factors. Sebab tu ilmu kena banyak ya. Dalam masjid kena ada ceramah yang bukan saja ceramah berkaitan dengan agama, semuanya adalah agama, tapi ceramah berkaitan dengan ilmu proporsional pun kena ada, ilmu pentadbiran pun kena ada ya, supaya masalah tu dapat diatasi dengan lebih spesifik ya, bukan bergantung pada satu faktor saja ya. Okey, so yang tu yang kena faham keseluruhannya, kena ada ilmu yang berbagai-bagai, kena ada guru yang berbagai-bagai, jangan taksub pada satu guru saja, belajar dengan ramai guru supaya anda boleh berjaya di dunia, skor A di dunia dan skor A di akhirat ya. Nabi pun belajar dengan Salman Al-Farisi dalam keadaan perang ya. Nabi juga belajar macam mana kawinkan pokok kurma, kawin dengan pokok kurma untuk banyakkan dia punya buah dia ya. So itu adalah strategi-strategi yang perlu belajar, ilmu keduniaan, ilmu kepakaran ni kena belajar ya. Jangan limit kepada pengetahuan anda kepada satu bidang saja yang menyebabkan anda kalah dalam persaingan. Okey, semoga bermanfaat dan anda dapat mendapat sesuatu daripada apa yang kita ajar ini. Dan kita akhiri dengan tasbih kifarah dengan surah Al-Asr. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sekian wabillahi taufiq. Wassalamu